A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Zaris, Puan Zainon Singapura, Cik Arman, Sabridas, Fazilah, Sarinin, lepas tu apa nama? Nurizan Sulaiman, ini Singapura lagi, ya. Mala Jamaluddin. Lepas tu Jebon pun awal. Mun Ma Isma, Panjang Jordan, Alexander Man, Misa, Nur Hayati, Fauzia Zin ada, Fauzia Maknayan ada, siapa lagi tadi tu? Ramlah Zul, Nita Azman, Perlita Ubara, ya, apa nama? Raminah Muhammad Yasin, Ramlah Zul, Nurul Hazmiza, Zahra Maknur, Insinyur Haji Rocky, Mavia, Nurul Hazmiza, Mun Ismail sebut Abdul Rahim Latif Singapura, Nurizan Sulaiman, Liza Omar, Misa, ya. Like dan share guys, like dan share kepada 10 gang, 10 grup atau lebih. Rohaya Mali, ya. Ajmal Junaidi, tu dia ada like dan share, terima kasih. Zahra Kyle, segera sedekah subuh kalau yang belum, ya. Maya Sarah, Rasimah Osman, Muhammad Nizam, Masina, Lohari Misnan, Lita Walita dah sebut, Abdul Rahman, Muhammad Nizam tadi, Bunga Merah, Zainab Hassan dah masuk, Ida Muhammad, Cik Wan, Zaim Hadi Miskam dah masuk. Wow, 180 share, Masya Allah. Terkejut tak apa, ya. Dalam masa 2 minit dah 180, ya. Wan Murni, Ina Zalina, Umi Kalsum, tu dia, ya. Epu Saifuddin, Abdul Rahman dah sebut, Rifa Marjan dah sebut, Zarus Ismail, Nita Azman, Saidin Lamid, ya. Lepas tu Aida Nur Haida, Narima Ismail pun masuk. Dah okey sikit suara, ya. Juliana dah masuk, Ramlah Lajat, Siti Hajar Ahmad, Aminullah Piyu, Nina Mustafa, 203 dah share. Wow, Syarif, ya. Tahniah, ya. Dalam masa 4 minit. Syarifan Nur, Haji Rahim tadi, Maya Sarah dah sebut, Fazila Faz dah sebut, Suryati, Imah Sanusi, siapa ni? Nur Azlina, Litawa dah sebut, Sandra Ellen, Roshida Osman, Cahaya Syamrina, Yati Setia, Zaini Haji Ali, Salwati Uti, Umi Kalsum dah sebut, Ramlah Zul dah sebut, Asma, Fauzia Ismail, Ainur Hanisa, Gula Kapas, ni cotton candy, ya. Gula Kapas dah masuk, Said Imran, morning to you, ya. Na Anis, lepas tu Rosmi, Ratima Idris, Ruby Cherry, Roma Basa, Nurazia Arifin, Wong Jowo dah masuk. Wong Jowo dah masuk. Kita kena start, ya. Kita start Zulizam, Fida, Syamsinar, Has Abu, Abdul Rahim. Okey, Dunia Darian, Siti Hajar Ahmad. Baik. So hari ni hari Isnin, 26 hari bulan 9. Tuan Abang insya-Allah ada peluang berurut hari ni. Alhamdulillah, ya. Tok Mak pun pergi dia punya masa juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sama-sama sihat. Dan untuk mereka yang menyambut hari lahir ni, happy birthday, happy anniversary. Selamat menimang cahaya mata, menimang cucu. Dan untuk mereka yang nikah pada hari Jumaat, Sabtu ataupun semalam, selamat pengantin baru, bahagia tiljana, ya. Semoga dirahmati Allah sampai ke kiamat. InsyaAllah, ya. Dan it all, dan please berubah, ya. Jangan ikut perangai masa bujang. Alright. Kita bercakap dengan menambat hati pasangan, bahagian yang ke-11, ya. Bahagian yang ke-11. Wow, jauh dah kita pergi, ya. Dan program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 19 hari bulan 10 yang ditunda daripada 29 hari bulan September kepada 19 hari bulan Oktober. Webinar komunikasi berkesan di tempat kerja. Semalam pun Dr. Narima hantar 3 link, ya. Yang Tok Abah dah tengok 2 daripada 3 dah Tok Abah dah tengok, dan ia memang menarik lah, ya. Daripada terutamanya
komunikasi melalui social media di zaman sekarang, zaman lah ni. Sebab masa berubah, pandemik dan endemik mengubah senario satu dunia. Lanskap komunikasi di dunia berubah. Tapi ada yang basic. Ada yang masih basic yang tidak akan berubah sampai kiamat, tapi banyak yang dah berubah. Cara berkomunikasi online-nya, cara apa nama kata tu social medianya, ya, cara webinarnya, mesyuarat online-nya dan berinteraksi secara maya. Ya, so banyak yang berubah tapi ada benda dasar yang tidak akan berubah sampai kiamat. So kita bincang yang dasar, kesilapan baru yang kita akan berikan 33 tips, total petua dan panduan ialah 150, termasuk doa-doa untuk memperkayasa komunikasi tempat kerja supaya bos sayang, rakan sekerja sayang, hormat kita, dan pelanggan ataupun orang awam yang kita bantu berkhidmat, memberikan kita punya services, juga akan sayang kat kita, ya, menghantar gelombang positif kepada kita, insyaAllah. So itu yang Tok Abah akan dedahkan pada 19 bulan Oktober. Kenapa delay sampai 3 minggu? Sebab ramai yang mohon, sebab tak sempat untuk membuat dia punya administrative procedures untuk dapat attend. Ramai-ramai ke program Tok Abah, ya. Dah ramai yang mendaftar. Tapi mereka minta untuk dapat keizinan, dapat dia punya buat dia punya kertas kerjanya, beri surat izinnya, collect, beritahu inform yang lain, ya, ataupun untuk kontak berhubung dengan HRDF dan sebagainya. Yes, insyaAllah. Baik. Tok Abah seronok, ya. Terkesima. Sekarang kita sambung, ya. Semalam kita berhenti kat nombor 37. 36, Tok Abah kata semalam, tips semalam ialah lebihkan pasangan daripada diri sendiri. Dan kebanyakan orang yang memang, ya, insan bercinta, ya. Insan yang bercinta ni memang dia akan lebihkan pasangan daripada dirinya. Dia mudah, dia cakna take care of pasangan sakit, demam, dia lebih sibuk berbanding kalau dia sendiri yang sakit, dia tak kisah aja. Ya. So lebihkan pasangan daripada diri sendiri. Tapi bila anda sudah mula tak kisah pada pasangan, something is wrong, something is not right, yeah, something got to change. Kena diperbagi, kena di-repair. Mungkin dah serina, dah padam kasih sayang, ada sebab-sebab yang kena diatasi segera. Rumah tangga tidak akan dirahmati kalau dua insan yang bercinta, dua insan yang berkasih sayang tiba-tiba tak kisah. Mereka rahmat pun akan terbang di rumah kita bila pasangan tidur dalam keadaan tak kisah atau merajuk ataupun kecil hati. Apatah lagi marah. Ya. So, itu nombor 36. Semalam. Lepas tu, Tok Abah berhenti kat nombor 37. Lihat dan cakna tanda-tanda sayang. Walaupun sekecil mana yang dipamerkan oleh pasangan yang kadang-kadang oftentimes, terutamanya suami, kita terlepas pandang. Ya, dia panaskan air kita. Kita lewat keluar, dia panaskan semula air. Bang, dah panaskan air. Kecil, ya? Air dah siap. And you don't mind minum air sejuk, tapi dipanaskan semula. Tanda sayang. Perasan ke? Perasan ke? Standard lah. Okey lah. Yang kaki surat khabar dah letak surat khabar, ya. Belah kanan, tempat dia duduk. Tangan kanan ada surat khabar. Tangan kiri ada handphone 1, handphone 2, handphone 3. Tiga handphone letak dah kat meja tempat awak sarapan. Perasan ke? Isteri dah buat. Ya, lepas tu pesan bisik-bisik kat cucu-cucu, jangan kacau Tok Abah, jangan kacau atuk, jangan kacau abah, ya. Kalau pesan ke anak, jangan kacau abah nak sarapan. Perasan tak? Yeah, all these small thing, but tanda sayang luar biasa nilainya sebenarnya. Dan dicatat oleh Raqib dan Atid. Dua malaikat ni mencatat. Cuma pasangan tak mencatat, tak kisah. Terus sebab kita berkata apa? Lihat dan cakna. Nampak tapi kadang kita tak peka, tak cakna. Cakna. C-A-K-N-A. Maksudnya peka lah. Sensitif, sedar, apresiasi, cakna. Ya, katanya kita peka lah, kita sedar dan kita menghayati dan menghargai, itu cakna. Ya, maksud cakna lah, ya. Kisah, ambil berat. Ya. So, banyak punya kecil yang lakukan tanda sayang. Wow. Perasan tak kadang you punya kasut dah reverse parking untuk mudah dipakai. Perasan tak? Kadang-kadang stokin awak semua dah ready dah.
Tak perasan. Tak perasan. Berapa orang ucap terima kasih bila isteri nasihatkan baju, seluar dan tie sekali. Atas katil. Untuk awak terus pakai selepas keluar daripada bilik air. Perasan ke? Perasan. Okey, perasan. Dah ucap terima kasih? Tu abah tanyalah. Ya? Keluar bilik air dah siap dah. Tempat tidur dikemaskan. Tanda sayangnya. Ya? Padahal awak tidur, awak kemas tempat awak sendiri lah. Tapi dikemaskan. Ya? Apa? Mengemas kerja isteri ke? Kena cek balik. Kena belajar balik tu. Ya? Tugas isteri ialah melayan suami sebaik mungkin. Tak masuk kemas-mengemas tau. Melayan suami sebaik mungkin, melahirkan anak seramai mungkin, mendidik anak sebaik mungkin. Itu basic role of a spouse, of seorang isteri. Tahukah? Masak-memasak, kerjasama. Kalau isteri kita memang dulu sebelum kahwin tak pernah masak, jangan paksa dia masak. Kena cari pembantu atau tukang masak, atau awak sebagai suami masak. Tahukah? Ya ke? Mak aku kata kalau kau senang kahwinlah kau, senang ada orang masakkan kau. Manalah kita kena masak? Orang perempuan. Siapa kata orang perempuan kena masak? Kebanyakan chef dalam dunia yang hebat-hebat, yang selebriti itu laki-laki ke perempuan? Laki-laki. So, tukang masak kerjanya enteng. Tukang masak kerjanya senang. Bangun pagi masak bubur kacang. Bubur kacang nasi goreng. Tukang masak kerjanya enteng. Bangun pagi masak nasi goreng. Bubur udang kering. Siapa makan mata naik juling. Lagu dulu walaupun simple tapi dia punya nasihat dan kita ingat ya sampai bila-bila sebab ada nasihat yang berkesan. It touches your heart. Ya, tukang masak kerjanya enteng. Because when you love to do what you like to do, it is so easy. Bila anda suka dengan apa yang anda lakukan, anda rasa sangat simple. Alright? Itulah dia. Norma kehidupan, undang-undang kehidupan. So when you find a nice job, when you like the job that you enjoy, you will play throughout your life. Kata Pramod Batra, seorang sarjana India. Ya, bila kamu jumpa kerja yang kamu suka sangat, kamu akan bermain sepanjang hayat. Sebab bekerja. Tapi sebab seronok, suka, maka macam bermain sepanjang hayat. Padahal kerja. Serious job. Awak suka main bola. Kerjanya bermain bola. Macam. Tak bermain sepanjang hayat. Padahal itu kerja. Ya. Awak suka melukis. Kerja awak jadi lukis pelan. Ya. Atau menjadi pelukis. Maka awak bermain sepanjang hayat. Macam Tok Abah, kerja Tok Abah suka memberi nasihat, memberikan kuliah, memberikan tazkirah, ya, mengajar. Dan bila mengajar, seronok lah. Seronok. Itu yang Tok Mak pun komen semalam. Masa bagi AB Live, masa webinar, sehat aja, suara okey. Lepas tu terbatuk. Dia bukan komplain. Cuba nak bagi tahu bahawa when you are doing your favorite things that you like, semua jadi positif. Semua jadi your body chemistry berubah. You akan dapat kekuatan, semangat dan ilham untuk buat yang terbaik. So you must like what you do. Jadi itu nombor 37 semalam. Sambung hari ini 38. Apakah tip yang 38 untuk menambat hati pasangan? Tapi sebelum tu ingat pagi tadi semalam satu kotak besar ya. Satu kotak besar satu kotak berapa dah? 10 ya. Anak Tok Abah hantar. Tok Abah kata, Syakir, Tok Abah Abah dah habis cokolate. Kan tak kurang. Memang, bila saya 2 hari tak dapat ni, lemau, lepas tu sembelit. Sebab ni memang ada ejen untuk melawaskan perut. Tok Abah betul, ya Allah, sangka. Biasanya dalam masa 3 minit, settle. Bengkokkan badan, miringkan badan ke kiri, settle. Ya, keluar. Tapi semalam, maaf ya, 20 minit. Sampai Tok Mak kena sembahyang subuh seorang. Tok Abah punya sembelit ya. Jarang jangan berlaku sebab tak kena cokolate. Memang bersemangat ya, memang bertenaga, seronok, lawas perut dan rasa kenyang ya. Alhamdulillah. So ni baru sampai satu kotak besar ya, berisi lebih kurang 10 kotak benda ni. Terima kasih banyak-banyak Syakir dan Aini, menantu dan anak Tok Abah yang jadi founder and producer of this product lah.
Memang sedap dan ramai yang dan ya ribu-ribu orang yang dah merasa, dan sekarang ni going very very fast. Ya, order sekejap aja habis. Order sampai kadang sampai 500-600 kotak sehari kau punya laju. Allah punya kuasa ya. Ini semua anak-anak Tok Abah cuma mewar-warkan. Bukan LSDN perhati. Ini Tok Abah ni tak Tok Abah dapat konsentrasi sikit lah ya, atau tapi dia tanggunglah mak bapak mereka yang dah remaja purba ni. Ya, alright, so nombor 38. So ni semua ada ya, ada kat link kat atas tu, nak dapatkan ada kat link kat atas, dan ramai orang dah memang terkesima dengan rasanya, lazatnya dan kesan positifnya. Nombor 38 ialah Tok Abang malam tadi tengok cerita Hancock. Hancock ni siapa nama? Will Smith ya. Will Smith jadi unsung hero. Dia jadi hero tapi kasar dengan apa nama very uncouth lah ya, tak ada finesse, tak ada adab lah. Jadi tapi dia superhero sebenarnya. Lepas tu diajar oleh seorang PRO, seorang pegawai perubahan awam, yang dibantunya dia tolong tukar imej jadi orang baik ya. So be a hero or heroine kepada pasangan anda. Itu sebenarnya Tok Abah sebut tentang superhero, tentang Hancock. Malam tadi Tok Abah tertengok pukul 11 sampai pukul 12 kot ya, tengok separuh aja. Ya, tengok sambil Tok Abah cari ilham kadang sambil tengok TV lah, cari ilham apa point. Semua orang ada ciri-ciri adivira dalam dirinya. Tapi kadang suami isteri terlupa nak jadi hero atau heroin kepada pasangannya selepas kahwin 20, 30, 40, 50 tahun. Dah lupa nak jadi hero. Pasangan ada masalah pun dia pun rise up to the occasion jadi hero. Ya, isteri kena outstation, tiba-tiba suami terlepak jadi adiwira, take care, jaga anak, masak sana sini, hantar sekolah, ambil dari sekolah, pergi ke tadika, pergi tuition. Dulu isteri buat. Ataupun dia, alamak, siapa nak hantar anak? Siapa? Tak, dia jadi superhero. Dia jadi superhero. Dan ramai isteri, bila kematian suami, mereka terus jadi superhero, superheroin. Dia take over semua. Tapi ada seorang sahabat Tok Abah lah ya, dia buat semua. Dia buat tentang road tax kereta, servis kereta, bayar insurans, bayar bil, bayar apa semua dia buat. Isterinya seorang pegawai juga, bekerja, makan gaji, dia pun bekerja, tapi semua dia buat. Silapnya dia terlupa. Dia terlupa nak mendidik isterinya untuk macam mana nak servis kereta, macam mana nak isi minyak, macam mana nak isi angin, tayar angin kat kereta. Dia tak pernah ajar. Macam mana nak tukar tayar, dia tak, yalah, mana berapa orang suami ajar pada isterinya. Dia tak ajar macam mana nak bayar bil elektrik, bayar bil air, bayar itu, bayar ini. Jadi bila dia meninggal dunia secara mengejut, Allah dah, bukan Allah mengejut ya, kepada kita mengejut, Allah dah plan ya. Suaminya meninggal dunia pada usia yang agak muda lah, 40-an. Maka isterinya tak keluar rumah seminggu 2 minggu sebab tak tenggelam punca, tak tahu apa nak buat. Kami nasihatkan, nasihat, lepas tu dia terus bangkit jadi superheroin. Dia belajar cara nak itu semua, dia belajar, dia tanya, dia ini, dia tahu cara nak hantar servis kereta, nak tengok anak pergi sekolah, nak itu, nak ini, bayar bil, insurans, semua dia take care. Dan selepas 3-4 bulan, dia dah dapat berdikari. Ya, ramai wanita, maaf ya, yang jadi balu, bangkit segera untuk jadi superheroin. Tapi ramai ya dudalu. Kalau duda bercerai hidup, kalau dudalu bercerai mati. Ya, kalau perempuan janda atau balu, laki-laki takkan duda je. Janda versus duda, betul. Balu versus duda. Mana ke betulnya Dewan Bahasa? Come on, do something about it. Janda, duda. Balu, duda juga. Tak acik lah. Terus banyak Tok Abah kata, dudalu. Balu, dudalu. Janda, duda. Fikirkan ya, pertimbangkan pihak Dewan Bahasa. Mana tahu cadangan Tok Abah boleh pakai
Gurau-gurau juga, but I'm serious sebenarnya. Kena be kreatif dalam membentuk terma-terma ataupun konsep-konsep ataupun vocabulary untuk memudahkan masyarakat. Sekarang banyak perkataan baru yang dicipta budak-budak muda yang buat. Cun. Kita tahu cun bin cantik. Ya ke? Cuba tengok dewan yang kamus lama. Mana ada perkataan cun? Ngam. Boleh ni? Ngam. Ambil daripada Hokian. Ngam. Artinya cun lah. Cantik. Sesuai. Beres. Ngam. So, ni semua perkataan-perkataan simple but goes a long way yang memudahkan manusia berinteraksi. Apakah komunikasi yang terbaik? Komunikasi terbaik ialah apa pun cara awak berkomunikasi dan orang faham tepat dengan maksud yang ingin disampaikan. That is good communication. So, cun give you the most accurate description. So, cun lah. Dudalu lah. Duda. Dia ni duda. Bercerai hidup ke bercerai mati? Nampak kena tanya. Dia tu balu. Ada orang tanya? Tak tanya. Oh, balu. That means suami meninggal. So, kalau janda, kita tahu. Artinya, dia bercerai hidup. Suaminya ceraikan dia atau dia minta fasah dari suami. Betul? Betul. Okay. Be a hero or heroine. Bila pasangan dalam keadaan darurat, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan bermasalah, kita bangkit. Jadi hero atau heroin untuk menyelamatkan situasi, membantu pasangan dan selesaikan masalah yang dihadapi. Jangan tenggelam punca. Allah, itulah dia. Ramai sahabat taubat di sini, tak payah sebut nama lah bila suaminya dalam keadaan uzur, sakit, dia terus jadi heroin. Dia bangkit, dia cari jalan untuk membantu pasangannya. Dan tu sebabnya pun tengok macam contoh Allah SWT, Adika Yusuf, Adika Yusuf, isterinya lumpuh, sakit berbelas tahun, berpuluh tahun. Dia bangkit jadi hero. Bantu, sampai sekarang. Luar biasa. Adika Yusuf. Tak apa, jumpa dia tak apa tabik. Dengan kegigihannya menjaga isteri yang uzur. Sama juga ada. Tapi kita lebih banyak dengar kisah seorang wanita yang menjadi heroin bila suaminya sakit, uzur, tak boleh bekerja. Dia yang take over tanggungjawab sebagai breadwinner, sebagai orang yang mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak-anak yang 3, 4, 5, 6 orang. Dia yang bekerja, dia yang jaga suami, dia cari jalan, dia subhanallah. Sebenarnya semalam 2 hari lepas Taubat dah jawab. Seorang wanita tanya suami saya, dia kata wanita ni, dia bekerja, tapi kejap-kejap berhenti. Kena tegur, berhenti. Berhenti. Silap sikit, berhenti. Yalah, kadang-kadang dia kena berhentikan sebab ekonomi merudum, maka dia kena berhentikan. Ada juga. Tapi sekarang dia dah malas nak kerja. Dia tak nak bekerja. Dia duduk kat rumah saja. Saya kena tanggung semuanya. Apa saya nak buat? Nasihat dah bubuih. Tok Abah pun terkesima dengan soalan tu. Tok Abah terpaksa. Rasa terpanggil untuk jawab. Sebab Tok Abah adalah pengalaman mengkansel kes macam ini. So, Tok Abah pukul 12.30 sampai pukul 1 pagi. Pelan-pelan orang tua kan, dia type jawapannya online. Tok Abah jawab dengan agak sempurna lah. Daripada overhaul diri. Dengan Tok Abah bagi alternatif. Lepas tu bagi doa, bagi zikir, bagi kaedah psikologi. Cara nak pujuk, cara nak check kukuat ada masalah-masalah yang lain. Dan of course bagi dia alternative what to do. Dan mudah-mudahan wanita tu dapat tenangkan fikirannya, bertindak dengan lebih sewajarnya, dan mudah-mudahan suaminya Allah ubah untuk lebih bertanggungjawab. Sebab suami yang sehat, mampu bekerja, tapi tak nak bekerja, bergantung pada isteri, itu termasuk gulung definisi suami yang dayus. Dan lelaki yang dayus tak cium bau syurga. Faham Faham. Ini bukan Tok Abah cakap. Ini ulama-ulama yang pesan. Tok Abah belajar. Tok Abah ni tak faham agama, tapi akan terus belajar sampai meninggal dunia. Alright? Nombor 38. Bagaimana nak menambah hati pasangan? Be a hero, be a heroine for your family, for your spouse. Ini bukan drama Korea, bukan cerita Hindustan, bukan cerita Tamil, bukan. Bukan cerita Mak Kilau. Dengan khabar Netflix yang paling tinggi rating di Israel, nombor 6 cerita Mak Kilau. Kat Netflix, Netflix dah beli filem Mak Kilau dan dijarkan di seluruh satu dunia. Tapi
survey di Israel. Ada Tok Abah tak ingat apa nama filem-filem lain. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 5. Nombor 6 ialah Cerita Mak Kilau. Dia sebut 10 filem yang paling popular di Israel. Nombor 6 ialah Mak Kilau. Tok Abah pun rasa bangga lah. Ya, filem kita. Ni Yahudi tau. Yang menganggap mereka bangsa yang terbaik dalam dunia. Yahudi anggap diri mereka, they are the best race on earth. Orang lain semua ibarat second class citizen in the world. Sebab they were the chosen one. Itu kepercayaan dan kata tu jati diri orang Yahudi. Dan Tok Abah ramai berkawan dengan orang-orang Yahudi masa belajar di Amerika. Ramai Tok Abah punya classmate adalah orang Yahudi in psychology. Dan mereka tak pandang pun orang lain. Dia tak pandang. Lah apalagi kalau nama saya Muhammad Kamsah, Imam Fadilah Kamsah, lagi dia tak pandang. Tapi bila Tok Abah dapat top dalam exam, first exam, nama Tok Abah paling atas, maka dia kata, "Hi Muhammad, can I have your phone number please? I sometimes want to ask you discuss some question." Baru dia pandang, baru nak berkawan. Dulu dia pandang sebelah mata pun tak nak. Dengan bangsa lain. Apatah lagi, orang yang dianggap musuh dia lah. So, okey. Nombor 38, nombor 39. Tok Abah nak cerita tip nombor 39 tentang bagaimana nambat hati pasangan ialah Tok Abah dah sebut sejak dulu, sejak 40 tahun lepas. Dua manusia yang tidak sempurna, dua insan yang bercinta, Allah temukan, dua-dua tidak sempurna. Allah temukan untuk paling sempurna menyempurnakan, imbang mengimbangi, balance membalance, didik mendidik, melengkapkan jadi satu rumah tangga yang mudah-mudahan dapat sakinah mawaddah. Sakinah, ketenangan, mawaddah, penuh kasih sayang. Tetapi opposite attract. Bila berbeza itu memang orang yang bising, dia tertawangan jejaka yang senyap. Perempuan yang bising, pengamat, dia tengok suaminya. Tok Abah dah tengok ribu-ribu kes. Isterinya peramah, ya Allah, suka bercakapnya mesra, memang peramah lah ya. Suaminya senyap saja. Ada Tok Abah jumpa tak ramai. Suami yang peramah gila. Dia tak gila, peramah lah. Peramah gila. Suaminya, isterinya senyap. Suaminya banyak cakap. Macam Tok Abah ni kira senyap. So, Tok Mak banyak cakap lah. Tok Abah senyap. Comel je kan. So, opposite attract. Jadi, tip nombor 39. Terima perbezaan. Tetapi, hayati dan nikmati persamaan. Opposite attract. Tok Abah pernah sebut, ikut kajian Tok Abah, sekitar 25 tahun yang lepas, pasangan yang bahagia, Tok Abah buat kajian sambil bertanya. Pasangan yang bahagia, ada antara 12 hingga 15 persamaan. Tanpa mereka sedar. Kadang sedar, kadang tak sedar. Dia sedar 2-3 persamaan. Tapi rupanya ada 12 hingga 15 persamaan. Untuk pasangan yang bahagia. Di mana? Di Malaysia. Kajian siapa? Tok Abah. Tok Abah buat kajian Bertanya. Itu kajian. Semua Allah punya kuasa. Faham Jangan kita kata tu yakin sangat pada hasil kajian. Semua back to Allah. God. Okey, so ingat, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 19 Oktober yang ditunda daripada 29 September ke 19 Oktober. Komunikasi berkesan di tempat kerja untuk jadi warga kerja yang disayangi bos, disayangi rakan sekerja, disayangi oleh pelanggan dan orang awam yang kita beri khidmat. Your customers, your stakeholders. So, memang komunikasi berkesan satu kewajiban, satu keperluan, bukan satu pilihan. Kalau pandai berkongsi, baguslah. Kalau tak, apa nak buat? No. We must learn. You must learn. You must learn. Ada skill, ada benda yang wajib diubah dan kena diubah dengan ilmu. Talabul ilm faridah ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kefarduan. So, come to Tok Abah punya webinar pada 19 Oktober. Dah ramai yang mendaftar, tapi Tok Abah terpaksa tunda ke 19 Oktober sebab ramai bakal peserta dan bos-bos yang minta ditangguhkan untuk dapat ikut serta. Sebab ada yang baru tahu, ada yang belum sempat buat administrative things to make sure the staff can attend. Ada yang nak bawa kepada their own
masing-masing punya agensi, ya, nak buat secara in-house. Tok Abah kata boleh buat arrangement lah. Buat arrangement dengan kita punya staff. Tok Abah semalam bercakap dengan ramai sahabat. Tok Abah terlupa nak cakap tentang program ni. Nanti Tok Abah akan hebatkan pada mereka. Sebab mereka banyak dia punya sahabat-sahabat, dia punya ejen-ejen. Yang kalau tahu skill komunikasi ni, akan menyebabkan mereka disayangi oleh pelanggan, disayangi oleh rakan sekerja, disayangi oleh semua orang. Yang paling penting, bila ramai orang yang baik-baik sayang ke awak, maka Tuhan pun akan sayang ke awak. Bagaimana kita nak tahu Tuhan kata kita orang baik? Bila ramai orang kata kita baik. Bagaimana kita nak tahu yang Tuhan kata, Allah kata kita baik? Ulama mengesahkan, Tuhan akan pandang kita sebagai orang baik bila ramai orang yang baik-baik kata kita baik. Kalau ramai orang baik-baik, ramai kawan, ramai jiran kata kita orang baik, maka Allah pun pandang kita baik. Itu sebenarnya kita akan dinilai berdasarkan siapa kawan-kawan kita. Kalau kita campur dengan orang baik-baik, maka Allah pandang kita sebagai orang baik. Bercampur dengan orang-orang jahat dengan tak ada niat untuk berdakwah, maka kita dilihat sebagai orang jahat. Be careful, ya. Dan Tok Abah pernah sebut dulu, perangai kita diperangai oleh is an average of 5 people who we mix with constantly with them. Perangai kita adalah purata kepada sifat 5 orang yang kita sering bercampur gaul, sering bersama mereka. Kalau kaki pancing, memang dia punya perangai pun memang perangai kaki pancing. Kaki bowling, kaki badminton, kaki bola, ya, kaki masjid, kaki surau, kaki majlis ilmu, dia perangainya konsisten lah dengan geng-geng dia, ya, dan sebagainya. Alright, so come to our webinar pada 19 Oktober. Seronok, berbaloi dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang Tok Abah nak konsep, yang Tok Abah nak kongsi, nak kongsi bersama, nak kongsikan dengan anda, akan memberi kesan yang positif sehingga ke kiamat. Bukannya 7 keturunan akan manfaat. Kadang-kadang orang cakap 7 keturunan. Tok Abah pun pernah sebut. Tak. Dia akan ada manfaat sampai kiamat. Mungkin beratus keturunan akan dapat manfaat. Bila anda berubah dengan doanya, dengan ikhtiarnya, dengan keberkatannya, maka anak, cucu, cicit, piut, piat, semua akan dapat manfaat sampai kiamat. Not just 7 generation. Itu sumpahan Mansuri 7 generasi. Ya, itu pun kata mungkin mitos, mungkin reality. Alright. Tip nombor 39. Terima perbezaan dan hayati persamaan. Ada persamaan. Of course, Tok Abah dengan Tok Mak banyak berbeza. Satu suka singkong, dia suka keju. Ada lagu, ya. Engkau suka singkong, ubi-ubi. Aku suka keju. Ya, ataupun terbalik. Aku suka singkong, dia orang kampung. Engkau suka keju, orang bandar lah kononnya, ya. Orang yang makan cheese. Yang orang kampung mana makan cheese. Ya. Lagu tu menarik. Lagu 40 tahun yang lepas kot. Tapi 40-50 tahun yang lepas. Tapi ada message yang cantik. Terima perbezaan antara pasangan, kita dengan pasangan, tapi hayati, ya, dan appreciate persamaan. Allah akan jadikan dua insan yang berbeza untuk tertawan, tertarik and attracted to one another. Allah satukan dalam satu rumah tangga, tapi banyak persamaan yang menyebabkan mengikat. Dua-dua suka kucing, tapi banyak berbeza. Satu introvert, satu extrovert, satu banyak cakap, satu diam, satu tak sabar, satu sabar, satu kreatif, satu tak kreatif, satu suka semak-semak, sepas-sepas, satu suka kemas, ya. Tapi dua-dua suka kucing, dua-dua suka travel, dua-dua suka pantai, ya. Dua-dua suka kuih tiaw goreng, contohlah, ya. Dua-dua suka rojak buah, ya. Tok Abah dulu boleh makan ikan keli, sekarang tak boleh. Tapi Tok Mak and anak-anak semua suka ikan keli. Berbeza. Tapi kita cari persamaan lah. Cari persamaan. Tok Mak suka bihun. Tok Abah bukanlah tak suka, tapi kalau ada mi besar, Tok Abah prefer mi besar. Kalau dah tak ada, makan bihun, sedap juga rupanya. Tapi tak jadi pilihan. Ya. So, terima perbezaan dengan pasangan. Jangan jadikan itu sebagai bahan untuk berkelahi, bergaduh ataupun renggangkan diri. Hayati persamaan yang banyak. Dan Tok Abah kata apa tadi? Pasangan yang bahagia ada 12 hingga 15.
persamaan yang mereka sedar atau tak sedar based on my study. That was done 30 years ago. Yeah, alright. So, bila cek balik, lah, mereka baru sedar, ya. Sama-sama suka cerita kartun, sama-sama suka cerita hantu. Cerita hantu dia seronok, cerita cowboy tak suka, cerita cinta-cinta-cintaan tak suka, drama yang nangis-nangis tak suka, cerita hantu, wow, dua-dua suka cerita hantu. Hantu betul. Memang hantu betul pasangan itu. Gurau lah tu, gurau sikit. Ya, Toba juga dah lama tak sebut. Salah satu penaja program kita pagi ni ialah Excel Plus perasa coklat ni. Oleh Allah, sedapnya. Ya, dia punya mascot ialah Didi and Friends and To Abah, Didi and Friends. Ini pun dia macam goreng pisang panas, buat kat mana show, kat mana pun memang berebut. Bila kita sebut aja akan manfaatnya, dan ratus ribu orang dah dapat manfaat daripada ni, ratus ribu. Ini bukan exaggeration, yang telah dapat manfaat daripada produk ni. Dia kata ni untuk anak 2 tahun sampai anak umur 80 tahun. Sangat memberi manfaat. Segar, fokus, bertenaga, seronok belajar. Bukan makan jadi pandai, bohong. Makan ni bertenaga, seronok belajar, tenang, fokus. Dan mak bapak pula doakan kat kepala Fatihah, ayat kursi, alam nasrah. So duduk menghadap kiblat, duduk kat kursi, doakan guru, doakan kawan. Belajar ikut teknik. Makan ni sebagai pencetus perubahan, fokus, seronok, mudah cerap. Selepas sebulan, ada orang selepas minggu nampak kesannya. Mudah dengan nasihat, mudah ingat. Dulu susah nak ingat apa yang dia belajar. Siapa cucu Tok Abah? Namanya Nur Asia. Semalam Tok Abah cerita berbual dengan menantu Ros Mezani. Ros, apa nak Asia makan bah. So dia bila makan ni memang nampak dia punya perbezaan. Dia seronok belajar, mudah ingat vocab, dan lebih lancar baca, mudah dengan nasihat. Alhamdulillah. Asbab, sebab dia ada apa? Ada vitamin C, tenang, fikiran dan immunity system, ada kolesterol, susu awal lembu, ada buah tamar, ada susu, ada DHA, merangsang minda, dan ada lotus seed, biji teratai yang membawa ketenangan. Subhanallah. Dalam teratai ada aura tenang, aura sakinah, aura untuk mudah kata untuk mendapat itulah balance. Pandang aja bunga teratai, Allah punya kuasa dapat tenang. Pegang teratai tenang. Apatah lagi makan biji teratai dengan asbab, Allah punya kuasa dapat ketenangan. Okey. Tip nombor 39. Kita ada 5 minit lagi. Kita tak nak lebih daripada 45 minit, Nombor 40. Okey, nombor 40. Ini simple lah. Elak memperkecilkan pasangan anda. Atau abah tengok satu kartun. Awak ni kenapa bodoh? Kata kartun. Kartun, awak ni kenapa bodoh? Taklah sebut awak. Kenapa pula awak kata saya pula lagi bodoh? Awak yang pilih saya kan sebagai pasangan. Kalau saya bodoh, awak pilih saya, awak 2 kali bodoh. Tang tung tuang, cia. Bukan pick up line ni. Jangan kata pasangan awak tak guna. Sebab yang pilih dia siapa? Awak. Tapi ada yang semalam respon. Kami ni dijodohkan sebab pilihan keluarga. Habis, keluarga tu semua sengaja buat silap. Memilih pasangan tak betul. Tak. Keluarga istikharah, bermesyuarat, berbincang. Dan mereka nak yang terbaik untuk anak-anak mereka. So, pilihan keluarga ialah sebenarnya pilihan keluarga adalah pilihan Tuhan. Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala yang membuka, menggerakkan hati mereka untuk memilih pasangan anda untuk anda. Saya mak bapak saya pilihkan. Bukan saya bercinta ke apa. Tak adalah. Pilihan keluarga adalah sebenarnya pilihan Allah. Think about it. Kenapa mak ayah kita suka seseorang calon untuk kita? Gerakkan dari Allah. Betul tak betul? Betul. So, pilihan keluarga adalah pilihan Allah sebenarnya. So, bagus tak? Baguslah. Allah tak beri apa yang kita mahu. Allah beri apa yang kita perlu dan yang baik untuk kita. Ini hakikat yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Therefore, elak memperkecilkan pasangan anda, puji dan naikkan maruah mereka. Orang kalau dipuji, maka akan mengulang-ulang balik perkara yang dipuji. Ini namanya positive reinforcement. Ini psikologi manusia. Kita puji,
tentang masakannya, dia akan lebih bersemangat untuk masak. Kita puji penampilannya, dia akan jaga penampilannya. Ya, kita puji tentang hasil kemasan hiasan dia, rearrangement, dia akan suka rearrange the rumah untuk sebab dia dapat appreciation daripada pasangan. Ya, oh cantik awak potong rambut macam ni, dia akan potong macam tu juga, macam askar. Ni suami lah, bukannya isteri. Kalau isteri potong rambut macam askar, gila engkau. Ya, isteri potong rambut macam askar, tak lagi suami. Kecuali isteri dia memang tak. Kalau isteri askar pun tak perlu potong rambut macam askar, kerukat dan sebagainya. Ada wanita yang pakai kerukat ya. Semak juga nampak. Tapi dari belakang nampak, dia ni bedul ke bedah? Ya, dari belakang nampak bedul. Kali pusing, bedah rupanya. Faham ke faham? Tak faham sudah. Ya, okey. Elak percakapan pasangan, anda puji dan naikkan maruah diri mereka. They will become the better spouse, the better partner for you. Ya, last untuk pagi ni. Dah mula sebu kepala ni. Bercakap dekat 45 minit. Seselama dah datang balik sikit. Alah, bukan senggugut. Tok Abah dah lama tak ada senggugut. Kau jangan sibuk. Senggugut. Kau ada berkata senggugut tu Tok Abah. Mana dah lama tak ada senggugut Tok Abah ni. Ya, dah okey dah. Ya. Tok Abah selalu bertanya orang-orang perempuan lah ya. Kalau dia ada minta kaunseling, ada senggugut tak? Sebab ikut kajian, ramai sahabat Tok Abah yang memang doktor pakar dan belajar rawatan Islam. Ya, dia pelajar rawatan Islam. Dan juga doktor pakar. Di beberapa hospital terkemuka di Malaysia, dan mereka mendapati 99%. Ini ya, atau Abah share pendapatan daripada kajian sahabat pakar-pakar perubatan yang belajar rawatan Islam, 99% wanita yang kena senggugut teruk, bukan senggugut biasa, senggugut teruk, ada gangguan paranormal di samping masalah fizikal dan psikologikal. Paranormal ni gangguan jin lah, gangguan makhluk halus. Sebenarnya bila Tok Abah tengok orang yang ada masalah senggugut ada Tok Abah dah ada lain macam. Dan Tok Abah pun rasa seram-seram sikit ya. Lepas tu migraine ada. Tu bukan muntah-muntah. So wanita yang migrainenya teruk, bukan migrain biasa, migrain teruk ya. Dicampur dengan mimpi yang pelik-pelik, maka confirm ada gangguan paranormal. Google 50 tanda kena sihir ya. Ini dia. So kita pergi ke 41 ya. Tip yang petua 41 untuk menambah hati pasangan. Oh ya, jangan lupa ya, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 19 hari bulan Oktober. Ya, 11 Oktober hari lahir anak sulung Tok Abah, 12 Oktober tarikh birthday my second son. Ya, 6 November anak ketiga. Tok Abah ada 3 orang cahaya mata ya. Anak bongsu pun 33 tahun. Ya, so abah maknya dah antik lah, purba, warga platinum. Ya, dah anak bongsu pun 33, bayangkan ya. Anda pun baru umur 33. Ni anak bongsu kita. Baik. Point dan datang ke webinar Tok Abah pada 19 hari bulan Oktober, komunikasi berkesan yang sangat bagus, sangat cun, sangat seronok, sangat bermanfaat. Komunikasi berkesan satu kemestian, satu aset, bukan satu pilihan, bukan satu alternatif. It a must. We must have that skill and knowledge ya, untuk jadi orang yang Tuhan sayang, bos sayang, manusia sayang, kawan sayang, pelanggan sayang. Ya, so betulkan komunikasi kita. I will share 150 tips ya, yang sangat up to date, yang sangat relevan dan sangat penting. Ya, come. Ya, datang. Minta izin kat bos. Kita delay kan ke 19 supaya sempat anda minta izin daripada bos. Bos sempat buat arrangement untuk hantar serba barang staff kepada program kami. Okey? Alright, tip 41. Yang terakhir untuk hari ini, berikan kerjasama dan bantuan untuk semua kegiatan pasangan kita yang positif dan syariah compliant. Apapun kegiatan atau aktiviti pasangan kita yang syariah compliant. Ya, isteri nak belajar memasak, dia jangan masak ya. Memang jangan kan. Dia nak belajar masak. Eleng, kau nak kami semua sakit perut ke? Beri kerjasama dan bantuan dan galakan untuk semua kegiatan pasangan
yang positif dan syariah compliant. Dia nak buat benda yang harus tak melanggar syarak, support. Dia nak belajar ilmu baru, nak ada hobi baru, nak attend kelas baru, nak buat nak exercise cara baru. Yang syariah compliant, silakan. Kita support. Berikan kerjasama dan bantuan. Jangan, ya, dah nak masuk kubur, nak start exercise. Janganlah. Ya, tak tahu siapa masuk kubur dulu. Ada pula seorang kata, kau tahu tak? Kawan saya jogging everyday, maraton masuk, ya, umur 30 mati. Sia-sia. Baik macam saya. Ya, tak maraton, tak exercise, tengok 65 masih okey. Ya, dengan boroi dia, dengan penyakit dia 3 serangkai. Dia kata okey. Kawan dia umur 35 dah meninggal walaupun maraton runner. Ada orang yang very negative. Ini semua kisah benar, ya. Tok Abah ceritakan ni contoh-contoh sebenar. Bagaimana pasangan boleh membunuh semangat pasangan. So, berikan kerjasama dan bantuan serta galakan untuk semua kegiatan pasangan yang positif dan yang kritikal, syariah compliant. Dia positif, bagus, tapi tak dibenarkan syarak. Tak payah ceritalah contoh-contoh. Alah, awak pun boleh fikir sendiri, ya. So, itulah yang Tok Abah nak berhenti di sini. Ya. So, mungkin besok hari Selasa, mungkin kalau panjang umur ada rezeki, kita dapat juga. Abang ni ber-FB Live pukul 7 pagi. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan, ya. So, Tok Abah nak ucapkan buat yang terbaik hari ini, hari Isnin. Selamat bekerja, selamat bertugas, selamat membuat kerja-kerja amal. Ya. Dan jangan lupa beritahu kawan tentang webinar Tok Abah pada 19 bulan Oktober. Komunikasi berkesan di tempat kerja. Nama je komunikasi berkesan di tempat kerja, tapi relevan untuk kebanyakan situasi komunikasi. Ya, insya-Allah. Dan kita akan update, ya, dengan situasi yang terkini dengan keadaan pandemik, endemik, ya, dan perkembangan satu dunia, ya. Okey, come. Dan mudah-mudahan happy anniversary yang sakit, makan ubat, ya. Lepas tu banyak istighfar dan solat taubat sebagai terapi, ya. Tukar warna, cari color therapy, aroma therapy. Ya, jumpa kawan, ya, share dengan kawan, berbual pun satu terapi. Reach out. Dan mereka yang dalam perjalanan selamat, mereka yang dalam nak bekerja selamat bekerja, mereka yang bersara buat kerja-kerja amal, teruskan cari ilmu sampai meninggal dunia dan buatlah yang terbaik. Mudah-mudahan hari ini membawa kebaikan lebih baik daripada semalam. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alright.